Dalam tajuk ni kita akan perhatikan apakah ciri-ciri gelombang. Apakah fenomena gelombang. Ada 4 fenomena. Okey, iaitu pantulan yang akan kita belajar, pantulan, pembiasan, pembelauan dan juga interference. Bagaimanakah fenomena gelombang memberi kesan terhadap kehidupan? Apakah komponen-komponen spektrum elektromagnet? Okey. Mari kita mempelajari. Yang ni adalah ada 7 tajuk semuanya. Yang pertama, asas gelombang, pelembapan dan resonans, pantulan gelombang, pembiasan gelombang, pembelauan, interference, gelombang elektromagnet. Okey, laman informasi Dewan Filharmonik Petronas yang terletak di dalam Menara Berkembang Petronas telah direkekas untuk persembahan orkestra muzik yang bertaraf dunia. Okey, ni Dewan Filharmonik ni. Ada tarian dia berbentuk showbox. Showbox memberikan kesan bunyi terbaik dan berkualiti yang pastinya tidak akan menghampakan para peminat muzik. Shili logam pada auditoriumnya membolehkan gelombang bunyi dipantulkan hingga ke bahagian paling atas. Pada bahagian paling atas shilling terdapat 7 panel mudah alih yang boleh diselaraskan untuk mengubah kelantangan bunyi di dalam dewan sewaktu persembahan diadakan. Tujuannya agar dapat disesuaikan dengan persekitaran akustik. Selain itu, dinding dewan pula boleh dibuka dan ditutup untuk diselaraskan dengan pelbagai ritma bunyi. Lantai dan dinding konkrit di dalam dewan ini mempunyai reka bentuk khas untuk mencegah gangguan bunyi dari luar auditorium. Okey. Canggih dia punya tu. Kalau awak tengok, okey, penyerak bunyi kiri kanan tu, lantai kapet tebal. Itu adalah ciri-ciri lah bagi sebuah auditorium. Okey, yang pertama kita tengok tajuk asas gelombang. Awak dah belajar belum gelombang menengah rendah? Rasa dah ada rasanya. Ada tak basic tu? Basic gelombang. Ingat tak? Kau tak ingat tak? Yuhu, ada orang tak? Kengatuk dah belakang tengah hari ni. Okey, apabila membaca perkataan gelombang, apakah contoh yang anda fikirkan? Gambar foto 5.1 dan 5.2 menunjukkan 2 contoh gelombang. Bagaimanakah gelombang terhasil? Okey. Gambar foto 5.1, belulang kompang yang dipalu menghasilkan gelombang bunyi. 5.2 menunjukkan objek yang terjatuh ke permukaan air menghasilkan gelombang air. Ada yang nak masuk ke? Okey. Hai Najwa. Macam mana? Okey, kita tengok seterusnya ni alatan. Yang ni boleh dikaji sendiri di rumah, buat aktiviti sendiri di rumah. Mengkaji penghasilan gelombang oleh satu sistem ayunan dan satu sistem getaran. Okey. Spring, keretok, ladon, tala air, tala bunyi. Aktiviti ni boleh buat sendiri kat rumah. Okey, bola tu awak gantikanlah dengan apa-apa, bola pingpong ke, bola yang berat. Okey, gantung dengan tali pun tak apa. Lepas tu cuba ayunkan, titikkan dalam air. Akan membentuk satu gelombang membulat. Okey. Ni pula tala bunyi. Okey, kat rumah apakah objek yang boleh mengeluarkan bunyi seperti tala? Jadi bila kita lekatkan bunyi tu, bola tu pada bunyi tala tu, okey, dia akan bergetar. Gelombang dapat dihasilkan apabila satu sistem, syarat dia mesti ada sistem yang berayun. Okey, itu syarat utama bagaimana pembentukan gelombang. Atau bergetar di dalam suatu medium. Okey.
Gelombang dapat dihasilkan apabila satu sistem berayun ataupun bergetar. Istilah kat sini, kata kunci kat sini, sistem berayun atau bergetar, semuanya akan mengeluarkan bunyi. Macam teacher bercakap ni, ada getaran mengeluarkan bunyi. Itu pun mengeluarkan gelombang. Konsep ni awak tak faham jika kita tak belajar benda ni. Okay, situasi kehidupan harian, semua tu membentuk gelombang. Apa yang kita dengar, dengar tu maksudnya dihantar dalam bentuk gelombang bunyi. Okay, kipas, bunyi kipas pun adalah dalam bentuk gelombang. Bukannya air saja. Okey. Contohnya ayunan ladung besi di atas permukaan air menghasilkan gelombang air. Yang ini adalah situasi yang kita nampak dengan mata kasar bagaimanakah pembentukan gelombang terhasil air. Okey, itu maksud dia. Jadi macam bunyi ni kita boleh dengar, suara kita boleh dengar. Kita tak nampak bagaimana pembentukan gelombang tu berlaku. Tapi air kita boleh lihat ombak, bagaimana pembentukan gelombang berlaku. Okay, ramai yang mengandaikan, ombak itulah gelombang. Okay, dalam bentuk tu. Getaran tala bunyi dalam udara boleh menghasilkan gelombang bunyi. Getaran dan ayunan ialah, ini kena tahu maksud. Apakah maksud getaran dan ayunan? Ialah gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Maksudnya kalau awak tarik bola tu, macam kita buat eksperimen bandul lah. Kita tarik, bila kembali ke bentuk asal satu ayunan lengkap, kita kira satu ayunan. Samalah konsep dia, lintasan ulang-alik. Kalau kita nak kira 10, 10 kali dia berulang-alik. Adakah gelombang memindahkan tenaga dan jiring? Okey, gelombang dia memindahkan tenaga tapi tidak memindahkan jiring. Jiring tak berubah. Kalau awak tengok boya kat laut tu, okey, boya tu pegun. Dia tak gerak mengikut ombak. Dia tak berubah. Okey, yang berubahnya adalah ombak saja. Melalui aktiviti 5.2 kita dapat membuat kesimpulan bahawa gelombang dihasilkan apabila satu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Okey, ini kesimpulan tentang gelombang lah. Jadi apakah yang dibawa oleh gelombang tu? Perambatan gelombang memindahkan tenaga. Okey, dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan jiring medium. Contoh kat sini, jiring kat sini yang benar yang diikat ni, okey, dalam spring slinky, kita ada ribbon. Kita tolaklah warna-warna pun, okay, kiri kanan, gelombang yang terbentuk tu pemindahan tenaga yang berlaku. Tapi ribbon ni duduk sini je, dia tak gerak. Memang masa pergerakan gelombang tu kita nampak macam ribbon ni bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Tak, sebenarnya dia statik. Okay? Tu maksud dia. Boleh faham tak? Perambatan gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat lain. Tapi medium jiring medium tu tidak dipindahkan, kekal. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok yang ni dia punya pergerakan dia. Rajah 5.4 menunjukkan gelombang memindahkan tenaga. Ni ribbon ni tak berubah. Kalau awak tengok arah pemindahan tenaga adalah berserenjang. Ni berserenjang. Dalam keadaan apa ni kita panggil atomic lah, berserenjang. Warna purple ni dengan warna biru. Gerakan gelombang dari hujung A ke B telah memindahkan tenaga dari A ke B. Ribbon cuma bergetar sekitar satu kedudukan yang tetap. Okay, ribbon tak berubah. Ribbon itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Okay. Maksudnya tenaga sahaja yang berpindah tetapi ribbon itu tetap. Jiring adalah tetap. Jenis gelombang ada dua. Okay, Rajah menunjukkan rupa bentuk spring slinky pada 5 ketika, lima keadaan. 5 ketika. Spring slinky ni kalau awak dekat di Aiwa tu ada yang warna-warni tu yang boleh tarik-tarik, dia kenyal. Okay, macam spring lah. Boleh main-main dia.
5 ketika yang berturut-turut selepas hujung A digerakkan. Ni konsep bagaimana perubahan, pemindahan tenaga. Tapi pemindahan ni tidak memindahkan jirim. Rupa bentuk strain sticky semasa gelombang merambat melaluinya dikenali sebagai profil gelombang. Okey. Ini adalah profil gelombang pada 5 ketika yang berturut-turut. Dia berubah daripada titik A ke titik B. Okey. Ini dia bergerak dalam fasa pertama. Lepas tu dia nyuk pula naik ke atas. Okey. Nyuk pula, nyuk sini. Dia akan membentuk apa ni? Satu ayunan lengkap lah kalau kita tengok. Satu ayunan lengkap. Gelombang boleh dikelaskan dari aspek perambatan profil gelombang. Profil gelombang dalam darjah 5.5 merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Okey. Dan gelombang ini dikenali sebagai gelombang progresif. Okay. Maksudnya perambatan ni adalah berubah dengan masa T1, T2, T3, T4 ni peringkat perubahan dia. Gambar foto 5.3 menunjukkan contoh gelombang progresif yang dihasilkan oleh getaran seekor anak itik di permukaan air. Kalau awak tengok kaki itik kat sini, tapi gelombang tu dia bergerak. Macam bergerak, tersebar. Semakin lama makin besar, makin lama makin besar. Tu maksud dia. Tu yang kita namakan sebagai progresif. Boleh tengok video ni, boleh klik sendiri. Okey, boleh tengok sini, boleh scan kod ni. Boleh tengok bagaimanakah bentuk gelombang progresif dan gelombang melintang dan membujur. Gelombang progresif ni boleh merambat melalui satu medium sebagai gelombang melintang atau gelombang membujur. Okey, ini adalah dua jenis gelombang yang utamalah. Okey, gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Jadi jenis-jenis gelombang seperti cahaya, air, bunyi dibahagikan kepada dua jenis ni. Darjah 5.2 menunjukkan 5.6 menunjukkan profil gelombang pada 5 ketika yang berturut-turut bagi sebahagian daripada seutas tali gitar yang dipetik. Okey, ni frekuensi lah kita panggil nada, yang bunyi yang terhasil. Nada ni kita panggil profil gelombang. Ini menunjukkan profil gelombang pada 5 ketika yang berturutan. T1, T2, T3, T4, T5. Okey. Apakah pula gelombang pegun? Gelombang pegun dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa. Maksudnya yang ni satu, yang ni satu lagi dua. Gelombang ni dia bergerak dalam tentang arah tapi dia bertemu pada satu titik kat sini. Tu maksud dia. Dua-dua ni, yang hijau dengan yang purple kat sini ni bergerak serentak. Yang ni pula orang bergerak dengan biru ni dia bertemu serentak. Tu maksud dia. Dan bila bertemu serentak, dia akan bertemu pada satu titik menghasilkan gelombang pegun. Tu maksud dia. Gelombang yang dihasilkan pada tali gitar yang dipetik ialah satu contoh gelombang pegun. Jadi apakah gelombang pegun? Gelombang pegun ialah gelombang apabila profil gelombang tidak merambat dengan masa. Maksudnya dia berhentilah, dia pegun, dia stop. Tu maksud dia, gelombang pegun. Anda boleh mengimbas QR code yang diberikan di sebelah untuk memperhatikan profil gelombang pegun. Gelombang pegun juga dihasilkan oleh alat-alat muzik yang lain seperti ukulele, seruling dan juga gentang. Okey, ini dua jenis gelombang yang utama iaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Okey. Apakah gelombang mekanik? Gelombang yang dia memerlukan medium untuk memindahkan tenaga daripada satu titik ke titik yang lain. Tiada terdiri daripada getaran zarah-zarah medium, contohnya gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang seismik di atas permukaan bumi, contohnya gelombang mekanik. Okey, apa yang bergerak secara mekanikal tu adalah gelombang mekanik. Manakala gelombang elektromagnet pula ialah
Dia tidak memerlukan medium. Medium ni kat sini tak kena faham lah medium. Medium kat sini air, udara, kaca tu medium. Untuk memindahkan tenaga. Terdiri daripada ayunan medan elektrik dan juga medan magnet yang berserenjang antara satu sama lain. Okey. Gelombang, contoh dia gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang sinar gamma adalah contoh gelombang elektromagnet. Maksudnya ada 7 semuanya gelombang elektromagnet dalam spektrum elektromagnet. Okey. Next kita nak tengok perbandingan antara gelombang melintang dan gelombang membujur. Jadi ada 2 jenis gelombang progresif, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Apakah persamaan dan apakah perbezaan antara kedua-dua gelombang ini? Okey, boleh tengok kat sini. Okey. Jadi kita ada gelombang melintang. Gelombang melintang ni yang kita ayunkan. Apa sajalah kita pernah main tali skipping ke tak? Tali skipping. 0 point, tali getah tu. Pernah main tak? 0 point. Pernah. 0 point tu bila kita tahu ayun-ayun dia akan bergerak seperti inilah, seperti spring thinking ni. Dia membentuk tali skipping. Boleh. Okey, dia akan membentuk corak ayunan macam ni. Okey. Yang kita panggil graf. Kalau bentuk graf kita panggil sinusoida. Maksudnya bila kita ayunkan ke atas dan ke bawah, gelombang ni akan terbentuklah rupa dia macam ni. Kita panggil gelombang ulang-alik lah. Tapi gelombang membujur ni kita tak boleh buat gitu. Kita tolak saja. Kalau ada spring kat rumah tu kita tolak. Tolak spring tu, dia tak akan bergerak dalam satu ayunan lengkap, dalam apa ni, dalam ulang-alik. Dia hanya bergerak secara terus je, straight je. Kita tolak. Okey, bila tolak akan berlakunya, kalau awak tengok ni, kawasan ni dia akan regang. Ni kawasan rapat ni kita panggil mampatan. Okey. Dia akan terhasil regangan secara berselang-seli dengan mampatan. Okey. Kalau rupa gelombang macam gini, ni kita panggil gelombang membujur. Apakah contoh gelombang membujur? Satu-satunya gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Bunyi je bergerak direct. Okey, secara lurus. Tu maksud dia. Kalau cahaya cikgu? Cahaya gelombang melintang. Cahaya air tu adalah gelombang melintang. Dia membentuk ulang-alik. Okey. Gelombang elektromagnet pun gelombang melintang. Ini konsep dia. Zarah-zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey. Maksud berserenjang ni lah, Afroman tu lah dia berserenjang. Kita getar daripada atas ke bawah, tapi objek itu bergerak dari belakang ke depan. Tu maksudnya berserenjang. Okey, kita getar atas bawah, dia bergerak ke depan. Tapi kalau gelombang membujur ni, kita tak gerak, kita tolak dari belakang ke depan. Okey, dia pun bergerak dalam arah yang sama. Yang tu kita panggil selari, satu arah saja. Contoh dia kat sini dia bagi gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang air merupakan contoh gelombang melintang. Okey. Manakala gelombang membujur, zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari. Tadi serenjang tu jelas perbezaan ayat dia. Zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Kalau melintang tadi, zarah medium bergetar pada arah serenjang dengan arah perambatan gelombang. Terdiri daripada bahagian mampatan dan regangan yang berturutan. Ini dia punya rupa dia lah. Jadi kita panggil daya, daya regangan dan daya mampatan. Bagi spring, kalau tarik dia regang, kalau kita lepas dia mampat. Okey. Kalau kita penyek dia mampat. Ini adalah ciri-ciri gelombang. Rajah 5.12 menunjukkan profil gelombang air di dalam sebuah kolam. Ini pergerakan air dalam sebuah kolam. Tengok ni, yang ni tinggi. Yang ni dalam, yang ni cetek. Apakah perubahan yang anda perhatikan semasa gelombang itu merambat meretasi permukaan air?
Okey. Yang ni daripada tengah. Kalau kita tengok dekat laut daripada tengah, dia ombak dia kuat. Tu maksud dia ombak kuat. Tapi bila sampai ke pesisiran dia perlahan. Tu konsep dia. Untuk menjawab soalan ini, anda perlu mengetahui definisi istilah yang berkaitan dengan gelombang. Okey. Pernah dengar perkataan amplitude? Amplitude A. Okey. A tu amplitude amplitude lah. Sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Okey. Yang ini semuanya kena hafal ni maksud dia. Apakah tempoh T, iaitu masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap. Okey. Ni sesaran maksimum. Sesaran maksimum maksudnya bila kita tarik spring tu, berapakah paling tinggi maksimum dia yang kita boleh baca. Jadi kita tengok graf dia. Tempoh ialah masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. Iaitu yang kita buat ayunan bandul, kita start daripada titik A. Okey, dia berayun kembali ke A, barulah kita panggil satu ayunan lengkap. Tu maksud dia. Frekuensi kat sini ni, macam kita buat jangka masa detik tu, 50 Hz sesaat. Maksudnya frekuensi dia 1/50. Nak cari masa. Okey. Jadi bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh satu zarah atau satu bilangan gelombang yang dihasilkan oleh satu sumber gelombang dalam satu saat. Ataupun bilangan ayunan lengkap dalam satu saat lah yang dihasilkan oleh suatu gelombang. Okey, jadi sebab tu kita bahagi nak cari masa 1/50. Frekuensi bagi jangka masa detik ialah 50 Hz sesaat. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Manakala laju ialah jarak yang dilalui oleh sesaat oleh profil gelombang. Okey. Tengok info kedudukan keseimbangan. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan keseimbangan? Kedudukan asal zarah sebelum suatu sistem berayun. Okey. Dan untuk menghitung frekuensi F sama dengan 1/T. Yang ni yang kita pernah belajar masa kita nak cari masa bagi 1 detik. Okey, itu 1/50 sama dengan 0.02 saat. Okey, kalau T sama dengan 1/F. Nak cari F sama dengan 1/T. Sesaran ialah jarak suatu jarak dari kedudukan keseimbangan. Okey. Mungkin yang awak tak faham tapi itu maksud dia. Ni adalah kedudukan. Nilai-nilai yang tadi tu. Amplitude, tempoh, frekuensi. Yang ni kena fahamnya. Okey. Ajar 5.13 ni menerangkan kat mana amplitude. Yang pertama amplitude. Amplitude ni, tengok ni. Yang ni kita ada graf. Ni graf ni, kita panggil graf berbentuk melintang lah, arus ulang alik. Kalau menggunakan arus, kita panggil ulang alik. Okey. Ataupun dalam sistem matematik, kita panggil graf ni graf sinusoidal. Okey, S, berbentuk S. S kat sini maksudnya satu ayunan lengkap daripada titik kat situ jadi huruf S, 1S. Okey. Yang ni 2S. Yang ni 3S. Tu maksudnya 3 ayunan lengkap. Yang ni separuh. Alright. Jadi ni adalah amplitude. Ni amplitude ni positif. Nilai dia sama. Kalau 10, 10 lah. Okey. Yang kat bawah ni pun sama. Tapi yang kat bawah ni kita panggil fasa negatif. Yang kat atas ni positif. Okey, ni negatif, negatif. Boleh? Boleh ni? Okey. X1, X2, X3, X4 kita panggil titik yang sefasa ni titik. Kalau awak tengok dekat gelombang air, dia sama je. Sefasa je pergerakan ayunan dia bila dia bertemu sefasa saja. Okey. Kalau air, kalau awak tengok dia akan bentuk gelombang bentuk gini lah. Ni gelombang dia. Titik Y1, Y2, Y3 sefasa. Z1, Z2, Z3 sefasa. Apakah maksud sefasa ni? Maksudnya pertemuan titik-titik 1, 2, 3, 4 tu ni,
Dia bertemu pada masa yang sama, jarak yang sama, frekuensi yang sama, arah berlawanan. Okey? Mungkin satu arah kiri, satu arah kanan. Darjah 5.14 menunjukkan titik-titik sefasa dan panjang gelombang. Okey, next kena tengok apakah panjang gelombang. Panjang gelombang boleh dihitung sama ada daripada hujung puncak ni ke puncak sini. Tu kita panggil satu panjang gelombang. X1, X2, 1. X2, X3, 2. X3, X4, 3 panjang gelombang. Ataupun yang ni kita panggil puncak. Yang kat bawah ni kita panggil istilah dia lembangan. Z1 ke Z2 satu panjang gelombang. Okey. Ataupun boleh dihitung, boleh dikira dengan satu ayunan lengkap pun kita panggil dia satu panjang gelombang. Okey. Kalau yang ni kita tengok bentuk dia seperti huruf U. Okey. Nilai bagi satu panjang gelombang. Alright, berdasarkan darjah 5.14, bolehkah anda mendefinisi panjang gelombang dalam sebutan mampaktan dan regangan? Okey, ini pula adalah dalam bentuk mampaktan dan regangan. Okey, titik-titik kalau antara P ke P, satu kita kira. Yang ni regangan ke regangan. Okey, mampaktan ke mampaktan. Q ke Q, kita panggil regangan ke regangan. Satu. Okey. Q2 ke Q3, dua regangan. Jadi P1, P2, 1. P2, P3, 2. P3, P4, 3. Tu maksud dia. Okey. Dan jarak antara regangan ke regangan ataupun mampaktan ke mampaktan ni kita panggil lambda. Darjah 5.15 pula menunjukkan profil satu gelombang melintang pada satu ketika dan profil gelombang tersebut selepas masa yang sama dengan tempoh T gelombang itu. Dalam masa T itu sama dengan tempoh, profil gelombang merambat melalui jarak yang sama dengan panjang gelombang lambda. Okey, ini menunjukkan arah perambatan ni profil gelombang pada suatu ketika. Okey. Daripada rumus ni kita akan dapat satu rumus di mana kita nak hitung sama ada hal laju, ataupun masa ataupun panjang gelombang. Yang kita tahu laju sama dengan jarak per masa. Jarak kat sini adalah panjang gelombang lah. Jadi frekuensi sama dengan 1/T. Jadi kita masukkan dalam formula ni, T tu kita gantikan dengan 1/T. Gantikan dengan F. Jadi kita dapat laju gelombang V sama dengan F lambda. V sama dengan hasil jarak F dengan lambda. Okey, ni pula kita nak faham melakar dan mentafsir graf gelombang. Darjah 5.16 menunjukkan satu gelombang pada suatu ketika tertentu. Ni sumber dia akan berayung lah. Yang ni kita panggil kedudukan keseimbangan. Paksi tu, paksi Y, paksi X tu, yang tu lah maksudnya. Dia akan merambat daripada kiri ke kanan. Ni profil gelombang melintang. Zarah-zarah sepanjang gelombang itu akan berayun ke atas dan ke bawah sekitar kedudukan keseimbangan. Boleh perhatikan dalam simulasi ni. Kita akan dapat dua jenis graf. Yang pertama graf sesaran jarak gelombang, iaitu graf sesaran melawan masa. Satu lagi graf sesaran melawan jarak. Sesaran melawan jarak. Untuk graf melintang ni ada dua jenis. Satu sesaran melawan masa, satu lagi sesaran melawan jarak. Kita tengok dia punya graf dia muka surat 181. Graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan jarak, apa beza dia? Tengok pada paksi Y dan paksi X. Ini adalah gelombang sesaran melawan masa. Jadi sesaran paksi Y, masa paksi X.
satu ayunan lengkap, apakah yang kita boleh dapat maklumat daripada graf ini? Yang pertama, amplitude. Amplitude ialah sesarang maksima tadi. Kalau nilai kat sini, dia bagi graf kat sini 10, 10 lah amplitude dia. Kalau dia bagi 5, 5 lah. Iaitu bacaan yang paling tinggi. Okay, sesarang maksima. Alright. Yang kedua, tempoh. Tempoh bagi ayunan ni adalah sama dengan panjang gelombang tadi. Kita tengok tu. Okay, ni ada dua cara nak baca, sama ada puncak ke puncak ataupun kita panggil bentuk U lah. Satu lagi bentuk S, satu ayunan lengkap. Mana-mana pun boleh cara nak baca. Daripada sini, maklumat yang ada ni kita boleh cari frekuensi. F sama dengan 1/T. A dengan T ni kita terus baca daripada graf. Boleh tak? Faham tak? Kita tengok soalan nanti lah. Okey, ni adalah graf sesarang melawan jarak. Okey. Ni sesaran jarak, graf yang sama macam tadi juga. Kita boleh cari amplitude. Satu lagi kita boleh cari panjang gelombang. Okey. Tadi masa cari tempoh. Benda yang sama, tempat yang sama, rupa yang sama. Cuma nama graf sahaja yang berbeza. Okey, bagi sesaran jarak kita tak boleh cari tempoh. Kita hanya boleh cari panjang gelombang. Okey. So contoh soalan ni, kita ada graf sesarang masa. Okey, berapakah amplitude dia? Apakah amplitude? Graf ni sama. Apakah amplitude? Jadi amplitude dia sama. Berapa? 3. Okey, 3. Berapakah masa? Tempoh. Berapakah tempoh? Nilai tempoh. 50. 0.50. Okey, 0.50. Ataupun kalau awak ambil kat tengah ni lah. Alright, ni berapakah panjang gelombang? 16. Okey, 16. Boleh lah tu. Okey, dalam amal kita boleh kaji gelombang ni menggunakan tangki riak, tapi kita punya tangki riak kita rosak. Kita punya motor tak bergerak dah, semua dah lama dah. Sekolah tu start daripada teacher masuk situ 2005, dah berapa tahun dah? 18-17 tahun dah. Okay. Tangki riak digunakan dalam amal untuk mengkaji gelombang air. Yang ni kena tahu lukis. Lukis di sini maksudnya bukan lukis dengan pembaris, sketch saja. Sketch bentuk tapungan tangki, skrin, cermin, sketch. Okay. Gambar rajah lukisan tapi berlabel. Kalau masuk kuliah kena lukis secara berlabel lah. Tangki riak tadi daripada tapungan air, dia dibuat daripada perspek. Kat atas ni kita boleh isi air ni. Tempat tapungan ni. Perspek kat sini kaca lah. Penjana gelombang, stroboskop yang kita boleh pusing. Okay. Nak baca berapakah gerakan dia. Kita ada cermin. Nak tengok ni, cermin ni. Nak pantulkan gelombang. Kita boleh tengok pada skrin. Nah, yang pentingnya adalah penggetar. Penggetar tu ialah apakah jenis penggetar yang kita nak gunakan untuk mendapat corak gelombang. Okey, ni adalah penggetar dia. Dia boleh macam-macam ni, kita boleh tukar je benda ni. Okey. Yang pertama ni gelombang satah. Jadi dia akan dapat gelombang satah macam inilah. Alright, ada dua ni, sini dua warna kalau awak tengok, satu warna hitam, satu warna putih. Ni kita panggil warna cerah dan gelap berselang-seli. Jadi kita nak cari mampatan-kemampatan macam spring tadi tu. Kalau hitam ke hitam, satu X. Okay, iaitu satu panjang gelombang lah. Putih ke putih, satu. Okay, kalau banyak ni boleh kira lah berapa banyak jarak X dia. Yang ni bulat. Ni gelombang membulat. Sebab kita guna penggetar membulat. Macam kita lempar batu dalam air lah. Yang satah ni kalau air kita kena ada halangan. Dia patah balik dia akan bentuk macam ni lah. Okay. Yang ni boleh tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitude sesarang maksima daripada titik keseimbangan. Ni kat sini nilai dia ialah 3. Berapakah tempoh T? Okey, satu ayunan lengkap ialah 0.4. Berapakah frekuensi? Bagaimana nak cari frekuensi?
F sama dengan 1 per T. T. Berapakah 1 bahagi 0.4 dapat berapa? Berapa Hertz? 1 bagi, okey, 25 ke 2.5? 2.5. Okey, apakah jenis gelombang yang terhasil pada spring sticky? Ni satu arah saja. Ni gelombang apa ni? Melintang ke membujur? Tentang. Melintang. Ni bukan melintang sayang, satu arah je dia bergerak. Wujud. Ni gelombang membujur. Gelombang melintang tu yang butuh S tu. Ni gelombang melintang. Ni gelombang membujur. Dia tolak saja tangan dia tu ke depan. Okey, menghasilkan regangan dan mempaktan. Tandakan X pada bahagian regangan. Ni X. Ni regangan mana-mana lah. Berapakah panjang gelombang lambda pada gelombang tersebut? Okey. Berapakah panjang gelombang? Yang ni 10 ni dia bagi berapa? 2 kan? 2 mempaktan. Mempaktan ke mempaktan 1. Mempaktan ke mempaktan 2. Jadi berapakah panjang gelombang dia? Panjang gelombang dia adalah mempaktan ke mempaktan saja. Jadi 10 bahagi 2 dapat 5 cm. Okey, boleh faham So kita tengok tajuk yang kedua iaitu pelembapan dan resonans. Alright. Pelembapan dan resonans ni sekolah rendah dah belajar dah benda ni. Sistem pelembapan. Kalau kita ayun buai, lama-lama buai tu berhenti. Okey, maksudnya dia mengalami proses pelembapan, lembap, slow. Okey. Istilah slow dalam bahasa kita pasar tu kita panggil lembap. Okay. Dia punya amplitude dia berkurang. Sistem ayunan yang disesar dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar. Daya luar maksudnya kita tolak lepas sampai dan dia berhenti. Tu kita masukkan dengan daya, tak ada daya luar. Sekali je kita tolak dia. Tapi bila kita tambah lagi daya luar, dia akan berayun dengan frekuensi yang melaju lah. Bila ada daya luar, kita tolak ada awak naik buat, dah habis dah slow je, tolak lagi. Tolak semula tu daya luar kita panggil. Daya luar akan mengurangkan proses pelembapan. Menambahkan lagi lah. Jadi tanpa tindakan daya luar akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu yang dinamakan frekuensi asli. Kita lepas dia berayun. Contohnya situasi kat kelas kita, ada angin, apa tu lansir tu dia berayun je, bergerak je. Tu salah satu fenomena. Berayun lah sampailah habis angin. Dia mengalami frekuensi asli. Okay, itu maksud dia. Yang ni contohlah eksperimen proses pelembapan ni kita boleh tengok yang kita buat eksperimen bandur tu. Okey. Kita lepas makin lama bandur tu makin perlahan. Itulah konsep dia. Yang perlahan tu dari segi apa? Ni gambar rajah dia. Yang perlahan daripada laju, makin lama makin perlahan. Lepas tu slow, cukup dah 10 tempoh. Okey, yang slow tu adalah amplitude. Yang ni kita kena faham konsep. Yang mengalami pelembapan tu adalah amplitude. Okey, masa berlaku pertambahan masa lah. Amplitude A1 lebih besar daripada A2, A3, A4. Bagaimana nak menambahkan ni amplitude ni, kita kena gunakan daya luar. Tambahkan daya luar. Okey. Ni adalah graf melawan amplitude melawan masa. Ayunan dengan amplitude yang berkurang dengan masa menunjukkan suatu sistem yang sedang berayun dan mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Akhirnya kehilangan tenaga disebabkan oleh ada 2 sebab. Sekejap. Okey, pelembapan yang pertama pelembapan luaran, iaitu sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran.
Yang berkurang tu disebabkan oleh geseran oleh angin udara. Kita ada udara kan. Okey. Jadi dia hanya berayun dengan frekuensi asli dia disebabkan nak atasi daya geseran. Ataupun kita panggil rintangan udara. Sebab itulah dia punya energi dia hilang. Okey. Energi, kita kena faham konsep gelombang tu, dia berayun, dia memindahkan tenaga. Okey. Jadi bila dia berayun dengan frekuensi dia ada geseran daya ada rintangan udara, dia akan kehilangan tenaga. Yang tu kita panggil pelembapan disebabkan faktor luaran. Faktor dalaman pula, okey, sistem ayunan kehilangan tenaga sebab apa? Sebab berlakunya proses renggangan dan mampatan. Okey. Pelembapan ialah pengurangan amplitud suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Itulah dia punya maksud dia. Semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal manakala amplitud ayunan berkurang. Kesan pelembapan dapat diatasi dengan mengenakan daya luar. Okey. Jadi bagaimana kita nak atasi? Kita tolaklah adik kita tu. Jadi dia kuat balik. Tu maksud dia. Mengenakan daya luar berkala. Okey. Perlahan balik, tolak lagi. Tu istilah berkala kat sini. Okey. Kalau kita biar, dia lembab, dia habis lah, hilanglah tenaga dia. Tolak lagi. Tu nama dia berkala. Kena tolak secara berkala. Ke atas sistem yang berayun. Tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem ayunan itu bagi menggantikan tenaga yang hilang. Itu maksud dia. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar ini kita panggil sebagai ayunan paksa. Alright. Yang kita tambah-tambah tu ialah ayunan paksa. Okay. Okay, boleh Okay, next kita tengok resonance. Resonance ni, benda dengar perkataan resonance kan? Sekolah rendah ada cikgu saya ajar resonance. Resonance ni bila daripada jauh kita dengar dah bunyi. Pemindahan tenaga. Daripada kat rumah kita tahu, oh ada kereta lalu. Kita tahu ada motor lalu. Motor tu jauh dah tapi bakal lalu depan rumah. Tu maksudnya resonance. Okay. Ambulance lah senang. Oh ada orang mati. Oh ada aksiden. Mesti ada aksiden tu. Ada kecemasan. Okay. Tahu dah ambulans tu akan lalu depan rumah kita. Jauh lagi dengar dah. Yang menghantar dalam bentuk tenaga tu, memindahkan tu adalah dalam bentuk resonance. Okay. Apakah resonance? Resonans berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Maksudnya, siren ambulans tu sama dengan frekuensi asli telinga kita. Okay? So kita boleh dengar kuat. Bila sampai dekat depan lagilah kuat. Jauh tu dengar macam kuat dah. Okay? Dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Semasa resonans, sistem berayun dengan frekuensi asli dan dalam keadaan amplitud paling maksimal. Okey, kita kaji ni dengan menggunakan tala bunyi lah. Okey, tala bunyi ni ada dua macam jenis Ada yang tebal pendek, ada yang panjang. Apa saya dah? Oh, telefon. Okey. Tala bunyi kalau yang panjang tu dia akan bergetar. Dia punya bunyi dia tu kuat. Sebab apa? Sebab dia sangat halus kat ujung tu. Panjang. Berbanding dengan yang pendek dia akan kuat gitu je bunyi dia. Okey, tu dia punya frekuensi lebih tinggi lah kalau yang panjang berbanding dengan yang pendek. InsyaAllah kalau ada masa mak-mak tu kita masuk nantilah bila duduk semuka. Okey, ni pula bandul baton. Bandul baton ni kita tarik yang X ni. Okey, kita gerakkan X. Yang mana yang sama dengan X? C kan? Yang mana paling panjang? D. Okey, D ni akan mempunyai amplitud yang paling maksimal. Dan dia akan berayun dengan paling kuat lah sebab dia tinggi.
Okey, tapi yang sama dengan S adalah C. C ni akan berayun dengan normal dengan X. Okey, getaran tala bunyi, ni konsep dia. Getaran tala bunyi P telah memaksa tala bunyi Q bergetar secara resonans. Sebab apa? Sebab berlaku pemindahan tenaga. Kita ketuk P, tapi Q pun getar juga. Sebab dah berlaku pemindahan bunyi, pemindahan tenaga. Tenaga dipindahkan daripada tala P ke tala Q. Tala Q bergetar dengan amplitud yang paling maksimal. Okey. Dan mengeluarkan bunyi yang dikesan. Okey, manakala yang bandur ni pula, ayunan bandur X memindahkan tenaga ke empat-empat bandur tu. Tapi yang manakah yang akan berayun? Okey, kita tarik X je. Tapi empat-empat berayun. Resonan berlaku pada bandur C. Why? Sebab dia punya frekuensi asli yang sama dengan bandur X. Sebab tu dia berayun dengan sama. Bandur C berayun dengan amplitud yang paling besar. Okey. Habis tajuk yang kedua. Okey, kita tengok masuk pada fenomena ada 4. Okey, yang ni adalah fenomena yang paling mudah lah. Yang pertama ni iaitu pantulan gelombang. Yang ni situasi yang biasa berlaku dalam kehidupan harian kita lah. Okey. Semasa di tingkatan 1 anda dah belajar dah benda ni ulang sahaja. Okey. Yang pertama kena tahu muka gelombang, face. Kita ada muka, gelombang pun ada muka. Bulat tu masuk muka lah. Yang bulat-bulat tu muka. Okey, yang melintang tu muka. Ni. Ni muka gelombang, ni muka. Ni pembentukan jalur cerah dan gelap yang macam kita teacher tunjuk tadi tu warna gelombang yang tak asli tu dia akan keluar gelap dengan cerah berselang-seling. Yang ni awak kena praktis lukisan ni. Ada keluar dalam soalan SPM. Ramai pelajar salah lukis. Yang dekat ni kita panggil lembangan, yang tinggi ni kita panggil puncak. Ramai yang menghala ke lembangan dia punya garisan ni salah. Okey. Kalau jalur sinar cahaya ni kalau dia bergerak lurus, okey, maksudnya dia mengalami proses pertemuan antara lembangan dengan puncak, iaitu interference memusnah berlaku. Yang tu konsep tu kita akan belajar nantilah. Tapi ni nak kena covernya, okey, jalur gelap dia akan bergerak lurus. Kalau jalur cerah tu dia akan, muka gelombang dia akan bertemu pada satu titik. Satu titik di atas garis AB, kalau awak tengok garis AB tu kat atas tu, muka tu, adalah sefasa. Jadi titik tersebut ada pada jarak yang sama dan mempunyai sumber getaran dan sesaran yang sama. Dia bergetar pada, tadi itulah yang teacher kata sefasa. Masa sama, jarak sama, okey. Frekuensi yang sama. Tu maksud dia. Apabila garis AB tu bersambung, dia akan membentuk satu muka, satu face. Kalau bulat kan banyak kan? Pertemuan bulat dengan bulat satu muka, dua muka, tiga muka. Garis CD juga ialah muka gelombang. Okay, apabila sinar cahaya bergerak melalui air dalam tangki riak, satu siri jalur. Inilah rupa jalur dia. Gelap dan cerah berselang-seling. Ada soalan SPM tahun 98 ke keluar tu. Okey, inilah mukanya. Jadi jarak antara ni muka dengan muka kita panggil panjang gelombang. Okey, ni satu panjang gelombang, dua panjang gelombang, tiga panjang gelombang, empat panjang gelombang. Ni muka, ada satu muka, dua muka, tiga muka, empat muka, lima muka. Ni membulat. Okey, muka satu, muka dua, muka tiga, muka empat. Boleh faham kan muka kan? Arah perawatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Panjang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka yang berturutan. Okey, ni muka satu, muka dua, muka tiga, muka empat. Dan jarak ni kita panggil panjang gelombang. Satu panjang gelombang, dua, tiga, empat. Okey. Tu yang nak kaji dengan ni lah. Ni rupa dia. Ni gelombang air. Yang ni kita gunakan gelombang satah. Ni warna gelap dan cerah berselang-seling. Ni cerah. Cerah ke cerah.
1 panjang gelombang. Cerah ke cerah 2, 3, 4, 5. Tu maksud dia. Okey. Kalau gelap, gelap ke gelap. Gelap ke gelap ke gelap. Tu maksud ya. Buka. Okey, meringkaskan kesan ke atas ciri-ciri gelombang ni. Okey. Kalau sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Tu ciri pantulan. Panjang gelombang tidak berubah. Frekuensi tidak berubah. Laju tidak berubah. Arah perambatan saja berubah. Mana arah perambatan? Okey, kita tengok balik kat sini tadi. Ni adalah I. I ni adalah sinar tuju ataupun gelombang tuju. Anak panah dia. Satu anak panah ke sini. Bila anak panah pantulan ni, dia patah balik. Itu yang kita panggil arah pantulan berbeza. Arah perambatan berbeza. Sudut pantulan I sama dengan sudut pantulan R. Yang lain-lainnya semua sama. Panjang gelombang, frekuensi, semua sama. Saiz nak lukis tu kena sama. Okey, ni step melukis gambar raja pantulan. Okey. Ni kena tahu lukis. Bab gelombang ni banyak belajar kemahiran melukis. Kena tahulah sebab awak nak jadi seorang engineer. Jadi kemahiran melukis tu perlu ada pada awak. Tak kira engineer, jadi doktor, kena tahu lukis. Nak lukis otak manusia, nak lukis urat kat lengan. Okey, lagilah. Okey, ni dia bagi gelombang. Ni gelombang 7. Habis dah. Okey, gelombang 7. Lepas tu step yang pertama ialah kena lukis. Okey, okey. Yang pertama kena lukis dia punya sinar dia. Ni nombor 1, lukis sinar. Okey, lepas tu step 2 dia ialah lukis garisan normal. Garis normal ni putus-putus. Yang kita namakan BN. Okey. Dah dapat garis normal tu, kita akan tengok sudut 90 darjah kat sini, kita lukis pula 45 darjah. Lukis B3 ni, BC ni. Okey, kalau awak tengok, dia punya muka gelombang ni sama. Mesti sama muka dia. Okey, lepas tu sudut sama. Arah saja yang berbeza. Okey, tu cara nak lukis lah. Okay, next kita tengok aplikasi. Yang pertama, ultrasonik. Okay. Gelombang ultrasonik yang dipatukan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Ini adalah fenomena pantulan. Yang kedua, yang ni pula gelombang radio dari satelit. Okay, kita pergi sampai ke satelit dekat ruang angkasa tu. Sampai ruang angkasa ke satelit. Okay. Lepas tu dipantulkan semula. Satelit ni dia berapa jarak kita belajar berapa kilometer daripada bumi? 40 kilometer. 480. Okey. Gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn swapan. Yang ni pula teknologi pemantulan ultrasonik yang dikenali sebagai sonar. Ni sonar, kita transducer ni dia bebaskan gelombang. Kita tengok kat manakah ikan berada dan ikan tu mengeluarkan bunyi. Bunyi tu dia hantarkan balik semula dalam bentuk pantulan. Transducer membacakan gelombang ke dalam air dan gelombang tersebut dipantulkan semula oleh ikan. Okey, ni pula nak ukur kedalaman. Nak cari gali minyak. Ni contohnya lah. Awak nak belajar cari gali minyak, macam mana nak cari minyak kat dasar laut tu. Ni cara dia. Perbezaan adalah corak pantulan gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza-beza. Membolehkan lokasi kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dikenali. Inilah kat mana nak cari kawasan yang padat nak dapatkan sumber minyak. Okey. Ini pun kita pakai transducer juga. Ini pemancar gelombang dan penerima gelombang. Okay, last sekali untuk hari ini kita tengok pengiraan. Pengiraan ni penyelesaian masalah melibatkan pantulan gelombang. Ni rumus yang kedua. Yang pertama tadi V sama dengan F lambda. Yang ni pula, ni kalau tengok rumus asas dia, rumus jarak. Jarak sama dengan laju darab masa. Sebab dia dipantulkan semula, jadi kita kena bahagi dengan 2. Tu maksud dia. 2D sama dengan VT. Nak cari jarak VT per 2, separuh.
Gelombang ultrasonik berfrekuensi F sama dengan 25 kHz. 25 kHz kena tukar kepada Hertz lah, jadi 25,000. Laju 1,500. Masa 120 mili saat. M tu mili, kena tukar juga kepada saat. Ni proses pertukaran dia lah. 120 tadi kita tukar 10 kuasa negatif 3. Okey, nak cari D 1,500 darab 120 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 2 dapat 90 meter. Okey, tu nak cari kedalaman. Seterusnya kita nak cari panjang gelombang. Rumus yang pertama tadi kita guna V sama dengan F lambda. Okey, ini rumus kedua, D sama dengan VT per 2. Jadi 25 kilo tadi tukar 25,000. Masuk nilai V sama dengan F lambda, kita dapat nilai lambda panjang gelombang 0.06 meter. Okey, sampai sini dulu, ada nak tanya?